IVF ini, kita tahu IVF dikenali sebagai bayi tabung uji lah. Pasangan suami isteri yang layak buat IVF ini adalah pasangan yang terdapat mengandung, okey, secara naturally tak semula jadi, atau pasangan yang gagal buat IUI atau permanent beradas. Okey, so di sinilah mana kita buat IVF atau bayi tabung uji. Bayi tabung uji sebenarnya di sini di mana kita merangsangkan telur dia, pada kaum wanita atau pasangan isteri, di mana kita akan beri injection, suntikan. Suntikan ini selalunya kita bagi start pada hari kedua. Okay, dari hari kedua, tiap-tiap hari kita inject sampai hari ke-10. Okay, kita akan buat imbasan scan. Scan maknanya kita akan buat lepas 6 hari kita inject, kita akan buat imbasan scan. Nak tahu ada tak telur itu membesar ke tak ada. Okay. Kalau sekiranya telur itu membesar, kita akan sambung injection itu lagi 2 hari. Selalunya ni saiz yang kita perlukan untuk telur dia matang lebih kurang dalam 17 ke 18 mm lah. 18. So bila kita tahu telur itu dah matang, maksudnya dia punya benih dalam itu dah matang. Telur itu kita buat imbasan scan, kita tengok saiz dia. Tapi kematangan dalam benih itu kita tidak tahu. Pasal itu kita buat scan, kita nak tahu besar mana. So bayangkan bila telur itu dah matang, okay, dah besar cukup. Kadang-kadang bila kita bagi injection tiap-tiap hari itu, kaum wanita kadang-kadang dia akan mengeluarkan lebih kurang antara 5 ke 15 telur. Okey, maknanya sebelah kiri mungkin 7, sebelah kanan mungkin 8. So jumlah dia lebih kurang dari 15 lah. So bila dia orang sudah matang yang telur itu, okey, kita akan bagi bius kepada isteri, okey, dan kita akan kutip telur dia. So supaya dia orang tak rasa sakit lah. Dari yang kita kutip telur itu, kita dapat benih dia. Bila dah dapat benih, baru kita akan kaji dalam gunakan mikroskop, okey, nak tahu kematangan dia tu atau maturity dia. Ada yang telur kadang-kadang matang, ada yang tak matang, ada yang kualiti yang bagus, ada yang tak kualiti yang bagus. So dengan menggunakan mikroskop baru kita dapat tahu kematangan dia. Dan pada masa yang sama, bila kita kutip telur dari si isteri, si suami pula kena bagi sperma. Suami sperma itu kita akan kita akan cuci bersih, kita akan keluarkan yang kuman-kuman, kita akan keluarkan yang sperma-sperma yang mati semua itu. So kita pilih sperma yang bagus, yang aktif, yang bergerak laju dengan bentuk badan yang sempurna. Itu yang mustahil, dia bergerak laju. Tapi kalau bentuk dia tak sempurna, kepala cacat pula, badan cacat, kita tak boleh guna sperma itu. So kita pilih sperma yang bagus bentuk badan. Kita pilih satu sperma, kita inject ke dalam telur direct. Itu kadang-kadang kita panggil ICSI lah, intracytoplasmic sperm injection. Dulu itu IVF itu, apa saya boleh cakap, dia conventional term. Maksud IVF ini dulu dia ambil satu biji telur, okey, dia letak dalam 10,000 sperma di sekeliling telur itu. So dari 10,000 yang sperma itu, satu akan masuk. Tapi sekarang ini sperma tak perlu cari ke berenang. Ambil satu sperma terus inject saja. Lagi senangkan kerja. Itu yang kita panggil ICSI. Kalau you tengok umur selalu ni yang datang itu pasangan suami isteri, si isteri umur lebih dari 35. Lagipun mereka dah kahwin lebih lama, mungkin dalam 10 tahun, 12 tahun. So sekali itu nak mengandung itu, kadang-kadang dia orang tanya, doktor boleh tak saya kembar sekali? Okey, nak dapat kembar, lepas tu cukup untuk dia orang. Tapi dia ada risiko dia juga. Bukan senang itu kembar, nak jaga juga bila dia besar, betul. So ada risiko, memang ada pesakit yang minta. Tapi kita cuba elakkan. Tapi selalunya kita letak 2 embrio di dalam lah. Katakanlah umur isteri itu lebih dari 38, 40 atau 39, dia nak mengandung, nak chance yang tinggi. Okey, so kita cuba letak 3 untuk dia lah.